Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Muhammad Kamal bin Muhammad Suhaimi, iaitu punya pensyarah kepada subjek Pendidikan Kesihatan PKES 3103 Pemakanan dan Kesejahteraan. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang amalan pemakanan dewasa dan juga warga emas. Berikut adalah ahli kumpulan dalam pembentangan pada hari ini, iaitu saya sendiri, Danish, Sofia dan juga Muhammad Syarul Nizam. Sini juga saya sertakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, amalan pemakanan dewasa yang menerangkan tentang keperluan kalori dan nutrien, faktor-faktor yang mempengaruhi pemakanan, perancangan menu berdasarkan piramid makanan, konsep pinggan sihat Malaysia, keseimbangan pengambilan dan penggunaan tenaga, serta kesan amalan pemakanan yang tidak sihat. Yang ketiga, warga emas dan cara hidup sihat, yang menerangkan tentang keperluan kalori, nutrien, faktor-faktor yang mempengaruhi pemakanan, masalah kesihatan berkaitan warga emas, serta pengambilan makanan sihat serta dengan konsep SSS, iaitu pinggan sihat Malaysia. Dan akhir sekali, yang keempat adalah penutup. Pengenalan. Amalan pemakanan merujuk kepada cara seseorang individu makan atau pola pemakanan yang diamalkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Amalan pemakanan merangkumi jenis makanan yang dimakan oleh seseorang individu mengikut piramid makanan, antaranya vitamin, karbohidrat, mineral, lemak dan protein. Jumlah makanan, waktu makan dan juga cara seseorang mempersiapkan dan menyajikan makanan. Berdasarkan statistik telah menunjukkan bahawa tahap obesiti rakyat Malaysia telah meningkat dari semasa ke semasa. Jika kita lihat pada gambar rajah yang pertama, menunjukkan percent of overweight population in Sea Action 2016 hingga 2024. Malaysia telah menduduki tangga yang kedua dengan kadar peratus 19.7%. Jika kita lihat gambar rajah yang kedua, itu merupakan Kelabatan Akhbar yang saya ambil di laman Sesawang yang menyatakan obesiti, kolesterol dan kurang aktiviti fizikal penduduk Putrajaya melebihi kadar nasional. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mendalami amalan pemakanan orang dewasa dengan lebih terperinci. Keperluan kalori dan nutrien. Jika kita lihat jadual tersebut terdiri daripada gender, perempuan dan lelaki. Umur yang bermula dari 2 hingga 51 tahun, sedentari yang bermula dari 1000 kaloris hingga 2000 kaloris, kurang aktif bermula dari 1000 kaloris hingga 2400 kaloris dan aktif bermula dari 1000 kaloris hingga 2800 kaloris. Sedentari merujuk kepada gaya hidup harian yang paling biasa dalam sebuah masyarakat. Misalnya berjalan, duduk dan baring. Kurang aktif pula merujuk kepada gaya hidup yang bersamaan dengan berjalan kaki di antara 2.4 hingga 48 km. Aktif merujuk kepada gaya hidup yang bersamaan dengan berjalan lebih daripada 4.8 km sehari. Kalau kita perasan, jadual ini semakin meningkat umur, semakin bertambah nilai kalorisnya. Misalnya saya ambil umur 9 hingga 13 tahun, sedentarinya 1800 kaloris, manakala kurang aktifnya 1800 hingga 2200 kaloris dan aktif 2000 hingga 2600 kaloris.
Tubuh badan manusia memerlukan kalori untuk menjana tenaga. Sekiranya kuantiti kalori yang diambil terlalu banyak akan menimbulkan masalah pada kesihatan diri. Apabila makan terlalu banyak dan ini menyebabkan jumlah kalori melebihi keperluan yang sepatutnya tubuh badan perlukan, makanya makanan tersebut bertukar menjadi lemak yang tersimpan dalam badan sekiranya tidak melakukan aktiviti bersenam, berjoging dan sebagainya. Salah satunya punca mengapa berat badan kita bertambah dan ia sangat mempengaruhi kesihatan diri kita. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemakanan orang dewasa. Terdapat 5 faktor. Yang pertama, umur. Yang kedua, jantina. Yang ketiga, metabolisme ataupun saiz tubuh badan. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, iklim atau cuaca. Faktor yang pertama, umur. Seperti kita tahu, umur orang dewasa bermula dari 18 tahun hingga 60 tahun. 18 tahun merupakan peringkat remaja, di mana remaja perlukan karbohidrat yang banyak untuk menjana tenaga dan protein bagi pembesaran mereka. Manakala dewasa pula, dia bergantung kepada gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat ni merujuk kepada pemakanan yang berkhasiat lah, seperti mengikut piramid makanan, suku-suku separuh, lebihkan kepada bersenam, berjoging dan sebagainya. Faktor yang kedua, jantina. Seperti kita tahu, jantina ni ada dua, lelaki dan perempuan. Lelaki memerlukan lebih banyak tenaga atau kalori berbanding perempuan kerana metabolisme lelaki lebih tinggi dan mereka lebih aktif berbanding perempuan. Seterusnya, metabolisme atau saiz tubuh badan. Saiz badan yang lebih besar memerlukan lebih banyak tenaga atau kalori daripada orang yang kurus kerana badannya yang mempunyai sel lebih banyak berbanding orang kurus. Seterusnya, pekerjaan. Pekerja yang meluangkan masa dengan aktiviti fizikal akan memerlukan lebih kalori. Aktiviti fizikal ni merujuk kepada pekerja binaan. Kenapa mereka memerlukan kalori yang banyak? Sebabnya, pekerja binaan melakukan aktiviti yang sangat berat. Aktiviti yang sangat berat ni mereka ni macam bawa batu bata dan mereka terpaksa berterik di bawah matahari. Sebab tu mereka memerlukan kalori yang lebih banyak. Faktor yang terakhir sekali, iklim ataupun cuaca. Penduduk di iklim sejuk memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding penduduk di kawasan beriklim panas untuk mengekalkan suhu badan. Jadi, penduduk di iklim sejuk ni perlukan kalori yang banyak untuk mengekalkan suhu badan mereka. Perancangan menu untuk orang dewasa. Menu merupakan satu sajian yang lengkap untuk sesuatu sajian. Ia bertujuan untuk mengenal pasti hidangan seimbang dan pelbagai disediakan. Yang kedua, mengawal kos pembelajaran agar tidak berlaku pembaziran. Terdapat 4 faktor-faktor penting dalam perancangan menu. Yang pertama, kegemaran individu. Yang kedua, keseimbangan kandungan nutrien. Yang ketiga, keperluan fizikal. Yang keempat, keseimbangan sajian. Baiklah, kegemaran individu. Kegemaran individu ni merujuk kepada makanan kegemaran setiap ahli keluarga yang perlu diambil kira. Individu yang berlainan dalam sesebuah keluarga mempunyai makan kegemaran yang berbeza. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kepuasan bagi hidangan yang disajikan termasuklah jenis makanan, kaedah memasak, rasa dan tekstur makanan. Faktor yang kedua, keseimbangan kandungan nutrien. Setiap menu yang dirancang harus mempunyai kandungan nutrien yang secukupnya dengan kadar yang sesuai. Menu yang dihidangkan mesti mengandungi semua jenis nutrien. Nutrien ni termasuklah karbohidrat, protein, mineral, lemak dan vitamin. Faktor yang ketiga, keperluan fizikal. Keperluan zat makanan bagi setiap individu adalah berbeza berdasarkan faktor-faktor tertentu.
Kanak-kanak memerlukan lebih makanan yang berfungsi untuk pembina tubuh badan berbanding orang dewasa. Orang aktif memerlukan lebih makanan di mana memberikan tenaga dan haba. Faktor yang terakhir sekali, keseimbangan sajian. Keseimbangan sajian ialah hidangan yang mempunyai variasi dan keseimbangan dari segi warna, tekstur, rasa, bahan makanan dan kaedah memasak. Sesuatu sajian yang seimbang perlulah mengambil kira daripada pelbagai aspek. Baiklah, mari kita bersama-sama menonton video tentang merancang menu sihat berpandukan piramid makanan. Mengapakah pentingnya perancangan menu mengikut piramid makanan? Yang pertama, pembesaran lebih sempurna dari aspek fizikal. Hal ini kerana tubuh badan menerima keperluan zat yang diperlukan bagi membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Yang kedua, ia juga dapat membantu perkembangan mental seseorang manusia. Kekurangan zat makanan juga boleh dijadikan mental seseorang individu tidak cukup cerdas. Yang ketiga, ia membekalkan vitamin yang secukupnya kepada badan seseorang manusia. Hal ini kerana vitamin yang cukup mampu menjadikan tubuh badan lebih tahan untuk menghadapi sebarang penyakit. Yang keempat, mengawal kadar obesiti. Dengan mengambil pemakanan dalam kuantiti yang kecil, tapi ia mestilah pemakanan yang berkhasiat. Yang terakhir sekali, dapat mengurangkan risiko penyakit berbahaya. Pengambilan makanan berkhasiat, berzat dan seimbang amat digalakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan kesihatan seorang individu sihat dan bebas dari penyakit berbahaya, misalnya kanser, serangan jantung, obesiti dan seumpamanya. Seterusnya, kita pindah kepada konsep amalan pemakanan dewasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, amalan merujuk kepada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik. Pemakanan pula merujuk kepada jenis-jenis makanan yang lazimnya dimakan atau ditentukan untuk dimakan. Secara umumnya, amalan pemakanan merujuk kepada tabiat individu untuk menentukan jenis makanan yang dimakan oleh mereka. Seterusnya kita pergi kepada apakah gaya pemakanan terbaik. Jawapan kepada soalan ini bergantung kepada banyak faktor seperti tahap kesihatan tubuh badan dan pilihan individu itu sendiri. Salah satu faktor pemakanan sihat paling mudah yang disarankan oleh KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia ialah pinggan sihat. Yang kita tahu iaitu suku-suku separuh. Kerana suku-suku separuh ini mengutamakan prinsip makanan seimbang serta kawalan kuantiti makanan. Secara amnya, konsep pinggan sihat ini boleh diamalkan pada setiap waktu hidangan utama, iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam, dalam kalangan orang-orang dewasa, terutamanya untuk pengurusan berat badan dan pencegahan penyakit kronik. Berdasarkan pinggan berukuran 10 inci. Jadi bagaimana kita untuk mengikuti konsep ini? Yang pertama, bahagikan pinggan 10 inci tersebut kepada 3 bahagian, suku-suku separuh. Suku yang pertama diisi dengan sumber tenaga utama iaitu karbohidrat. Contohnya, karbohidrat yang kita boleh ambil ialah nasi, mi, roti, pasta atau bijirin sebanyak saiz genggaman tangan. Lebih baik lagi sekiranya kita memilih sumber bijirin penuh seperti nasi beras perang, roti bijirin penuh atau oat yang membantu dalam mengurangkan masalah sembelit, memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan mengurangkan risiko penyakit jantung juga diabetes. Yang kedua pula isikan dengan sumber protein haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi haiwan seperti ikan, daging, ayam dan telur, manakala bagi tumbuhan pula tempe, tahu, kacang dan soya. Pilihan daging
pilihan daging kurang lemak lagi bagi membantu mengekalkan paras kolesterol yang normal. Lebihkan pengambilan ikan dalam seminggu kerana kandungan asid lemak tidak tepu mampu mengekalkan kesihatan jantung. Kacang seperti dal atau kacang kuda juga digalakkan kerana mempunyai nilai vitamin dan mineral yang tinggi. Manakala yang terakhir sekali, bahagiannya separuh, isi separuh pinggan dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Makanan-makanan ini mengandungi kandungan serat vitamin dan mineral tinggi yang dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan. Untuk yang akhir sekali, untuk minuman, amalkan pemilihan yang lebih sihat seperti air kosong 6 hingga 8 gelas sehari, minuman tanpa gula ataupun susu. Seterusnya kita pindah kepada tips pemakanan seimbang. Yang pertama, banyakkan makan makanan yang berbuah. Contoh buah-buahan yang banyak khasiatnya ialah seperti buah apel, nanas, pisang dan buah betik. Jenis-jenis buah tersebut mempunyai khasiat-khasiat mereka sendiri dan banyak lagi buah-buahan yang mempunyai khasiat-khasiat mereka sendiri. Yang kedua, banyakkan juga memakan kekacang. Kekacang adalah kaya dengan protein, karbohidrat, gentian dan beberapa vitamin, terutamanya vitamin B. Contohnya kacang soya yang sangat kaya dengan protein tumbuhan. Yang ketiga, banyakkan minum air. Air adalah merupakan sumber yang sangat penting untuk fungsi-fungsi tubuh badan, termasuk penghadaman, penyerapan dan pengangkutan zat, pertumbuhan, pengawalan suhu badan dan bertindak sebagai pelincir bahagian tubuh yang bergerak. Tubuh kita akan kehilangan lebih kurang 11/2 daripada 21/2 liter air dalam satu hari melalui air kencing, tinja, peluh dan wap daripada paru-paru. Cecair juga boleh didapati daripada minuman lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan-makanan yang lain. Yang keempat pula, kurangkan kandungan lemak dalam makanan. Sebenarnya lemak itu penting, tetapi dalam diet harus menyumbangkan 20% hingga 30% sahaja dalam jumlah keperluan tenaga harian. Jadi, oleh itu, kita haruslah elakkan pengambilan lemak yang berlebihan dengan memilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol, menggunakan minyak masak dalam kuantiti yang sedikit saja, mengurangkan penggunaan santan atau minyak kelapa dalam masakan, memilih daging tanpa lemak serta membuang kulit jika boleh, kulit seperti kulit ayam, menghadkan penggunaan lemak yang boleh dilihat seperti margarin, mentega, minyak salad, krim dan mayonis, mengamalkan kaedah masakan alternatif seperti membakar, menggunakan ketupat gelombang mikro atau mengukus daripada menggoreng. Yang kelima pula, kurangkan gula. Kehadiran gula juga menggantikan makanan yang berkhasiat dan menyingkirkan beberapa vitamin dan galian dari tubuh. Pengambilan gula yang berlebihan bermakna anda menanggung risiko kerosakan gigi, kegemukan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengannya seperti kencing manis, serangan jantung dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kurangkan garam. Pengambilan terlalu banyak garam boleh menyebabkan tekanan darah tinggi yang akhirnya boleh membawa kepada serangan jantung atau strok. Setengah orang mungkin menghadapi masalah terlalu banyak air di dalam kulit. Seterusnya, akhir sekali dinasihatkan untuk segera rujuk kepada doktor atau pakar tentang pemakanan dan dapatkan rawatan jika anda ada masalah kesihatan. Seterusnya, kita pergi kepada kesan amalan pemakanan yang tidak sihat. Maksud amalan pemakanan yang tidak sihat ialah
pengambilan makanan yang terlalu sedikit berbanding keperluan metabolisme badan. Antara amalan pemakanan yang tidak sihat adalah anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan obesiti. Yang pertama, hilangnya berat badan akibat dari enggan makan, penggunaan ubat julap dan ubat diuretik yang kerap atau bersenam secara keterlaluan kerana sering berasa takut yang keterlaluan akan menjadi gemuk atau kelihatan gemuk. Yang kedua pula, bulimia nervosa, iaitu antara tabiat makan yang tidak dikawal dan yang dilakukan untuk mengurangkan berat badan, sama ada secara memuntahkan apa yang dimakan, menggunakan ubat julap, berlapar, berpuasa atau bersenam secara keterlaluan selepas makan secara yang melampau. Dan yang terakhir sekali, obesiti. Berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Boleh diukur melalui indeks jisim badan BMI melebihi 40 atau 35 yang normal. Selesai dengan gaya pemakanan dewasa, seterusnya kita akan pindah kepada warga emas dan cara hidup sihat. Seterusnya, apakah makronutrien yang paling diperlukan oleh warga emas? Ini adalah beberapa nutrien utama yang perlu dimiliki oleh warga emas untuk mempunyai diet seimbang. Antaranya ialah protein. Protein merupakan nutrien yang berguna untuk merangsang sintesis protein otot yang memudahkan peningkatan dalam jisim otot tanpa lemak serta membantu dalam kekuatan dan fungsinya. Unsur ini juga meningkatkan ketepatan tulang dan boleh meningkatkan peratusan kalsium dalam badan. Protein boleh diperolehi daripada makanan berasaskan haiwan seperti daging, ayam, ikan, telur dan makanan tersusu. Protein-protein lain seperti badam, yogurt, lentil dan kacang tanah juga kaya dengan protein. Jika pengambilan protein warga emas terlalu rendah, ia akan membawa kepada kehilangan otot serta membawa kepada osteoporosis. Seterusnya, kalsium. Kalsium dikaitkan dengan tulang. Di samping itu, mereka dapat mengawalkan pengetutan otot dan memastikan pembekuan darah berlaku mengikut keperluan. Osteoporosis adalah keadaan kesihatan yang melemahkan tulang dari masa ke semasa dan boleh mengalami patah tulang ke beberapa bahagian tulang seperti pinggul, pergelangan tangan dan banyak lagi. Kemudian ia juga boleh membawa kepada kematian, kehilangan fungsi badan, risiko jatuh sakit dan kesakitan yang kronik. Kalsium boleh diperolehi daripada makanan-makanan berikut seperti tersusu, susu, keju, sayur-sayuran berdaun hijau, minuman soya dengan kalsium tambahan, roti dan ikan sardin. Suplemen kalsium digalakkan untuk orang yang tidak mengambil kalsium daripada makanan. Walau bagaimanapun, jika pengambilan kalsium adalah terlalu banyak, ia akan boleh menyebabkan sakit perut serta ciri-biri. Seterusnya, vitamin D. Vitamin D yang mencukupi boleh membantu menjaga tulang, gigi dan otot. Kebanyakan orang dapat menerima vitamin D yang mencukupi daripada sekadar berada di luar rumah, iaitu melalui cahaya matahari. Walau bagaimanapun, ia juga boleh diperolehi daripada makanan seperti ikan, daging merah, hati dan kuning telur. Vitamin D tambahan boleh diambil oleh mereka yang tidak mencukupi pengambilannya. Walau bagaimanapun, jangan
pengambilan vitamin D tidak boleh berlebihan kerana ia boleh menyebabkan pembentukan kalsium yang berlebihan. Seterusnya, zat besi. Zat besi membantu dalam pengangkutan oksigen dan fungsi imuniti dalam badan. Apabila seorang itu tidak mempunyai zat besi, akan berlaku beberapa masalah seperti anemia. Oleh kerana anemia adalah keadaan di mana orang yang tidak mencukupi sel darah merah yang sihat, kurang oksigen dibawa ke tisu badan. Ini boleh menyebabkan keletihan dan kelemahan, terutamanya kepada warga emas. Zat besi boleh diperolehi daripada daging haiwan dan ikan. Serta ia juga boleh didapati dalam kacang, buah-buahan kering, bijirin dan bijirin juga. Dan yang akhir sekali ialah vitamin A. Vitamin A sering dikaitkan dengan penglihatan. Ia membolehkan seorang melihat lebih baik dalam cahaya yang rendah. Ia juga membantu meningkatkan pertahanan semula jadi badan dan menjaga kulit yang sihat. Sebagai contoh makanan yang mengandungi vitamin A adalah makanan seperti lobak merah, bayam, ubi keledek, mangga, betik, keju, telur, ikan, susu dan yogurt. Okey, seterusnya saya mengambil alih kepada tajuk faktor pengambilan makanan bagi warga emas. Jadi faktor-faktor pengambilan makanan bagi warga emas, untuk faktor ini saya pecahkan kepada dua bahagian, iaitu faktor kesihatan dan faktor psikologi. Untuk faktor kesihatan yang pertama ialah penyakit kronik. Seperti yang kita tahu, warga emas ini mungkin menghadapi penyakit kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung yang memerlukan pemantauan diet khas dan peraturan pengambilan makanan. Untuk contoh diet, bagi seseorang yang menghidap diabetes, mungkin perlu mengikuti diet rendah karbohidrat atau rendah gula untuk mengawal paras gula dalam darah. Sebaliknya, individu yang mempunyai penyakit jantung mungkin dinasihatkan untuk mengikuti diet rendah lemak tepu dan kolesterol untuk mengekalkan kesihatan jantung mereka. Contoh makanan diet rendah karbohidrat mungkin mengehatkan pengambilan roti, nasi dan pasta, manakala diet rendah lemak tepu mungkin mengehatkan makanan berlemak seperti daging berlemak dan produk tenusu tinggi lemak. Dua, masalah pencernaan. Masalah seperti sembelit, iritasi usus dan keasidan perut boleh menjejaskan keupayaan seseorang untuk mengendalikan makanan tertentu. Jadi, mereka juga memerlukan pelarasan diet yang betul. Contoh diet bagi seseorang yang mengalami sindrom iritasi usus ataupun IBS mungkin perlu mengikuti diet rendah serat untuk mengurangkan gejala seperti kembung perut dan cirit-birit. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai celiac disease memerlukan diet bebas gluten untuk mengelakkan kerosakan pada usus mereka. Contoh diet rendah serat mungkin mengehatkan sayur-sayuran mentah, buah-buahan berkulit dan bijirin penuh. Manakala diet bebas gluten mengelakkan makanan yang mengandungi gandum dan barli. Ketiga, masalah pergigian. Masalah pergigian seperti gigi berlubang, kaviti atau gigi yang bergoyang boleh menyebabkan masalah dalam pemakanan, mengehatkan pilihan makanan dan menjejaskan pengambilan nutrisi secara keseluruhan. Contoh diet bagi seseorang yang mengalami masalah pergigian mungkin memerlukan diet dengan makanan yang lembut atau makanan yang mudah dikunyah untuk mengelakkan ketidakselesaan pada waktu makan. Ini mungkin mengandungi makanan seperti sup, bubur atau smoothie. Contoh makanan lembut seperti sayur-sayuran rebus, daging masak lembut, buah-buahan yang dicincang, sup, bubur boleh menjadi pilihan yang baik untuk memenuhi keperluan pemakanan tanpa menyebabkan ketidakselesaan pada gigi. Yang terakhir bagi faktor kesihatan ialah masalah deria. Jadi, kehilangan keupayaan untuk menghidu atau merasa makanan secara normal
boleh mengurangkan selera makan dan kepuasan pada waktu malam, menyebabkan penurunan dalam pengambilan makanan. Seterusnya, saya akan membahas bagaimana keadaan emosi secara psikologi seperti kemurungan, kebimbangan dan kesunyian boleh mempengaruhi corak pemakanan kita. Pertama sekali, kemurungan. Apabila seseorang itu tertekan, ia boleh menyebabkan penurunan selera makan. Contohnya, bayangkan seorang warga emas yang baru kehilangan pasangannya, jadi warga emas itu pasti berasa sangat sedih dan hilang minat terhadap makanan. Malahan, mereka mungkin tidak berasa lapar dan tidak ada keinginan untuk makan. Untuk poin yang kedua, kemurungan juga boleh menyebabkan perubahan drastik dalam corak pemakanan seseorang. Contohnya, warga emas yang mengalami kemurungan mungkin menggunakan makanan sebagai penenang emosinya. Mereka mungkin keterlaluan cuba mengatasi kesedihan mereka dengan makan secara berlebihan, atau sebaliknya, mereka mungkin sama sekali tidak makan. Seterusnya, kebimbangan. Antara kesan-kesan kebimbangan ialah gangguan pencernaan. Jadi, bagaimana kebimbangan ni boleh menyebabkan gangguan pencernaan? Seperti sakit perut atau mual. Sebagai contoh, apabila mereka berasa terlalu cemas, ia boleh menyebabkan tindak balas badan yang menyebabkan loya, muntah atau sakit perut yang kuat. Rasa tidak selesa ini mungkin muncul kerana sistem penghadaman terganggu oleh tekanan yang berpanjangan, menyebabkan mereka tidak dapat untuk menikmati makanan atau sukar untuk makan. Yang kedua, kebimbangan juga boleh mengganggu selera makan seseorang. Contohnya, warga emas yang bimbang tentang masalah kewangan mereka. Jadi, mereka mungkin berasa terlalu risau untuk makan dengan baik dan juga mengganggu nafsu makan mereka. Dan yang terakhir, bagi faktor psikologi ialah kesunyian. Kesunyian atau pengasingan sosial boleh mengurangkan motivasi seseorang untuk menyediakan diet yang berseimbang. Bayangkan seseorang warga emas yang tinggal sendiri dan jarang berinteraksi secara sosial, mereka mungkin kurang bermotivasi untuk memasak makanan yang sihat dan lebih cenderung untuk bergantung pada makanan segera yang tidak sihat. Topik seterusnya adalah berkaitan beberapa isu kesihatan yang sering dihadapi oleh warga emas. Pertama sekali, kita perlu sedar bahawa warga emas ni cenderung lebih terdedah kepada penyakit kronik seperti jantung, kencing manis, darah tinggi, osteoporosis dan artritis. Ini adalah cabaran yang besar yang memerlukan pemerhatian perubatan yang berterusan. Tambahan pula, gangguan kognitif seperti demensia dan penyakit Alzheimer sering berlaku pada orang tua. Ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal mereka, tetapi juga kualiti hidup dan kelangsungan hidup mereka. Kehilangan pendengaran dan penglihatan juga sering berlaku kepada golongan warga emas seiring meningkat dengan usianya, dan ini boleh menjejaskan kualiti hidup mereka dalam kehidupan seharian. Mobiliti terhad yang disebut di sini adalah kemampuan untuk bergerak. Jadi, juga adalah satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh warga emas akibat daripada keadaan seperti osteoartritis atau osteoporosis. Ini boleh menghalang mereka daripada melakukan aktiviti harian secara bebas. Seterusnya, gangguan kesihatan mental dan juga emosi seperti kemurungan, kebimbangan dan kesunyian juga biasa berlaku pada orang tua. Perkara ini memerlukan pemerhatian khusus dalam pengurusan dan rawatan golongan warga emas. Dan juga penting, risiko kemalangan dan jatuh adalah disebabkan oleh kelemahan dan kemerosotan secara fizikal. Warga emas itu boleh menyumbang kepada risiko kecederaan serius. Oleh itu adalah penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memerhati dan memberi perhatian khusus kepada kesihatan dan kesejahteraan warga emas di sekeliling kita. Dengan memberikan sokongan dan rawatan yang betul, kita dapat membantu mereka menjalani hari tua dengan selesa. Topik terakhir saya akan menjelaskan bagaimana pengambilan makanan sihat
dengan konsep pinggan sihat Malaysia. Yang pertama, suku-suku separuh SSS. Suku pinggan dengan sumber karbohidrat, suku pinggan dengan sumber protein dan lemak, separuh pinggan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Di situ saya tulis sumber karbohidrat adalah untuk menunjukkan konsep pemakanan ini adalah fleksibel. Ini bermakna jika anda makan nasi, maka suku pinggan itu adalah nasi, suku lagi adalah lauk dan separuh lagi adalah sayur dan buah. Manakala jika anda makan bihun sup, suku pinggan atau mangkuk itu adalah bihun, suku lagi adalah lauk seperti kepingan ayam atau daging, dan separuh lagi adalah ulam dan sayur-sayuran seperti pencuci mulut dengan buah-buahan. Yang kedua adalah imbangan dalam pengambilan makanan. Jadi, kita perlu pastikan mendapat keseimbangan antara karbohidrat, protein dan lemak dalam setiap hidangan seperti konsep SSS tadi. Dan juga sertakan sumber protein berkualiti seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang dan tahu. Yang ketiga adalah variasi dalam pemilihan makanan. Cuba untuk dapatkan pelbagai buah-buahan, sayur-sayuran, protein dan karbohidrat yang diambil setiap hari. Pilihan pelbagai buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni ini adalah untuk memastikan pengambilan nutrisi yang pelbagai. Sebagai contoh, vitamin C, vitamin A, kalium, serat dan zat besi. Dan yang terakhir adalah minum air secukupnya. Pastikan minum air secukupnya setiap hari, iaitu 30 atau 35 ml per kilogram berat badan. Contohnya, berat badan 50 kg, darab 30 ml sama dengan 1.4 liter sehari. Formula panduan kadar keperluan air ini telah disokong oleh Institute of Medicine (IOM) dan National Academies of Science, Engineering and Medicine. Sekian daripada saya, terima kasih.